Right, thank you. So berkenaan dengan bersatu semalam yang saya dedahkan, rupanya bila dalam akaun tersebut kita dapati dalam audit tersebut juga menyatakan bahawa jumlah ahli bersatu setakat 2021 hanya ada lebih kurang dalam 500,000. Jadi bila jumlah itu mencapai hanya 500,000 tuan-tuan, dia ada satu jumlah yang agak kecil untuk dia nak dapat lebih kurang. Kalau siapa yang tak tahu, semalam saya dedahkan berkenaan dengan akaun akaun bersatu yang mempunyai pendapatan dalam masa 2 tahun 2020-2021 sekitar 255 juta. Pendapatan yang agak tinggi dan yang lebih menarik pada ketika itu parti bersatu adalah parti yang berkuasa dan mereka memperkenalkan darurat yang membenarkan apa orang kata parti bersatu pada waktu itu atau kerajaan bersatu pada waktu itu, Perikatan Nasional, untuk membuat bajet outside the parliament sebanyak 600 bilion. Kita tak claim dia ambil 600 bilion tu, tak. Ini yang ramai orang salah anggap. Tetapi dia ambil RM1 daripada 600 bilion tu pun satu kesalahan. The amount is immaterial. Jumlah tu tak penting. Yang penting ada ke tidak dia ambil. Itu soalan pertama. Dan kedua, dia jadi satu persoalan lah. Tiba-tiba dalam keadaan darurat, terima kasih Azrai. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan apa orang kata bajet billion of dollars, 92 bilion, 4.5, tiba-tiba tahun yang sama 2021 parti anda dapat ratusan juta. Kita kena ingat tahun 2020 dan sebahagian daripada 2021 adalah negara PKP, negara tutup. So dalam keadaan macam tu, macam mana negara tutup tapi apa orang kata dalam negara tutup parti boleh ada suku billion dollars, suku billion. Jadi siasatan dibuat di atas perkara itu, satu probe dibuat. Bersalah atau tidak itu kita leave it to this SPRM. Cuma malam ni saya nak bawa further. Malam tadi saya tak sentuh tentang perkara ini, tetapi saya sentuh berkenaan tentang isu apa akan jadi kalau sekiranya parti bersatu didapati menyapan mudahnya parti. So kalau dibubarkan, apa akan terjadi kepada ahli-ahli bersatu ataupun ahli parlimen bersatu? Jawapan mudahnya adalah kalau mereka ahli parlimen, mereka akan kekal ahli parlimen dan mereka ada pilihan. Dia tak akan jatuh, dia tak akan jatuh sebagai ahli parlimen, tak jatuh hanya kerana parti dia dibubarkan, tetapi mereka ada pilihan sama ada mereka nak menyertai parti lain atau kekal bebas atau buat parti baru. Itu antara pilihan yang dia ada. So persoalan dia, kalau sekarang ini dengan ketiadaan dana daripada bersatu, kalau kita tengok bersatu ni ada 200 juta suku bilion kan, bagaimana dengan PAS? Adakah PAS masih boleh setia dengan bersatu dalam keadaan yang ada sekarang ini? Itu yang menarik untuk kita nak saksikan lah. PAS ni sama ada dia boleh setia dengan bersatu ataupun dia akan lompat, dia akan bersama dengan parti lain, Mufakat Nasional umpamanya, atau sesuatu dengannya yang mungkin boleh yang mungkin boleh mereka gunakan untuk menghadapi pilihan raya. Dan kita tahu untuk menghadapi pilihan raya ni bukan satu jumlah yang kecil. Kalau kita nak perhatikan, bukan satu jumlah yang kecil, dan dia memerlukan dana yang agak besar lah untuk mereka nak menghadapi pilihan raya. So dan ditambah pula PRN semakin mendekat. Kalau kita tengok Negeri Sembilan sudah mengumumkan bahawa PRN berkemungkinan akan berlaku dalam tempoh pada 1 Jun lah paling kurang. 1 Jun yang paling kurang. Itu Negeri Sembilan, tapi itu subjek kepada sama ada parti membenarkan atau tidak. Tetapi bayangan itu sudah berada dalam Jun. Saya jangkakan hari itu bulan 5, bulan Mei. Terima kasih. Bulan 5, tapi nampak gayanya berkemungkinan bulan Jun perkara itu berlaku. Jadi kita dapat saksikan bahawa dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, kita nak kita nak supaya bersatu itu dinilai dalam kadar yang sebenarnya. Dan mereka sangka sebenarnya bersatu sangka dengan belanjaan yang besar sebegitu mereka boleh menang PRU. Sebab tu mereka sangat confident. Okey, kita kena faham tuan-tuan, itu data tahun 2020, tahun 2021. Belum lagi tahun 2022. Bayangkan tahun 2021 mereka membelanjakan 7 juta untuk iklan saja. Bersatu pada tahun 2021 membelanjakan 7 juta untuk iklan saja. Untuk iklan tahun 2021 7 juta.
Just to put things into perspective, 2019 pendapatan PKR 7 juta tuan-tuan. Dia boleh belanja 7 juta, tak suruh. Dia boleh belanja 7 juta untuk apa? Untuk iklan saja semata-mata. Menarik kan? Sangat menarik. Dan tangan tu turun. Saya tak boleh turun pun. Saya tak boleh turun. Ni mikrofon. Kalau saya turun dia tak nampak, dia tak pegang. Okay lah, saya boleh turunkan sikit. 7 juta untuk pengiklanan saja, tuan-tuan. Dia ada wang tunai puluhan juta dalam akaun. Puluhan juta dalam akaun. Jadi kita kadang-kadang kita terfikir, bila hari tu apa orang kata, dia tiba-tiba ada bendera, bukan bersatu saja PAS. So sekarang ni mungkin kita kena tengok balik PAS juga. Adakah PAS akan di-scrutinize? Adakah PAS akan sanggup nak buat audit macam mana bersatu buat audit? Kerana ni nampaknya ramai walaupun PAS dah macam tak berani nak cakap, tuan-tuan. 700 juta kata jangan cerita lah, tapi tak tahu betul atau tidak kan. 700 juta pula masuk dalam akaun dia, betul ke? Itu soalan saya. Tak tahu lah, mungkin apa orang kata, tengok ada Ibrahim Tuan Man atau jadi PRU hari tu isi ya. Kalau kita tengok dengan poster, banner, TikTok, dia punya social media dengan bendera, dengan orang kata berbanting, dengan acara-acara, dengan mewah, tuan-tuan. Bukan setakat PRU je, kalau kita tengok PRN pun sama. Lepas tu saya percaya sebenarnya 2021 tu itu perbelanjaan PRN sebenarnya. Perbelanjaan PRN memang betul. PRN ni hanya membenarkan 100,000. Itu saya kata, yang itu duit masuk dalam akaun. Yang duit tak masuk dalam akaun, kita tak tahu pula. PAS akan keluar dalil sedekah. Bukan kata PAS sekarang ni bersatu keluar dalil derma, kan? Dia keluar dalil derma. Menarik. Ni tuan-tuan, ada yang kata alah setakat 255 juta, kata 92 bilion. Tu saya kata yang dia masuk dalam akaun tu 255 juta lah. Tapi dia taklah sebodoh tu nak masuk semua dalam akaun. Biasanya kalau corruption ni, kalau itu just tips of the iceberg. Itu dekat dia punya puncak je. Kat bawah dia lagi besar, yang tak melalui pun akaun. Tetapi peluang, opportunity, means, dia kerajaan, dia ada means. Dia kalau kita nak gaji kes sejarah apa jenayah ni dari 3 benda, MOM, means, opportunity and motive. Itu kalau kes bunuh lah biasanya. Tetapi means and opportunity, means ni ada cara tak dia nak ambil duit? Darurat, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi menteri-menteri, kan? Ada cara kalau nak ambil, bukan nak tuduh, kalau means, opportunity tu ada tak? Means tu ada tak? Melalui saluran-saluran projek dan sebagainya. Opportunity tu ada tak? Ada. Sewaktu PKP, kan? Sewaktu PKP dia bagi bantuan pada kita, betul, kita tak menafikan. Tapi dalam masa sama ada bendera putih, tapi dia bagi bantuan, itu kita tak nafikan. Tapi dalam masa yang sama, hoi tuan-tuan. hoi tu. Terima kasih yang menonton. Saya saja nak live sementara. So malam esok akan jumpa, sebab saya sekarang tengah dinner. Saya nak kena habiskan juga live lah. Saya nak bagi tahu bahawa kemungkinan Bersatu itu dibubar adalah amat tinggi. Dan kemungkinan apa orang kata, kalau dia dapati bersalah, dibubar tu amat tinggi. Dan kalau sekiranya mereka jatuh, mereka nak sertai siapa? Bersatu, PAS. Kita tengoklah nanti. Lepas tu saya kata, dalam hidup ni tuan-tuan, kita tak habis lagi ni. Pengkhianat akan dikhianati. Ingat tu. Bersih ke? Best, bersih dan stabil. Kotor dan singit, tuan-tuan. Kotor dan singit. Okey. Buffering ke? Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi yang penting. Lawan, tetap lawan.